Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI ingin mempersembahkan sebuah video yang bertajuk Hadanah, iaitu berkaitan dengan hak hadanah, hak penjagaan anak. Video ini merupakan sebuah projek khas yang dilaksanakan untuk memenuhi tugasan akhir bagi subjek Fiqh Munakahat HIS 3033 di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Muhammad Nur bin Daud. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan kepada anda semua ahli kumpulan kami, iaitu saya Nurul Syafiqah binti Syafi'i. Saya Siti Nora Amanina binti Cik Nordin. Saya Nurul Huda binti Ahmad Rizwan. Pengertian hadanah menurut mazhab Syafi'i. Terlebih dahulu, daripada segi bahasa, hadanah diambil daripada perkataan al-hidnu yang bermaksud lambun badan, tepi atau sisi badan. Hal ini demikian kerana penjaga mengambil orang yang dijaga lalu diletakkan di sisinya. Manakala hadanah daripada segi istilah syarak pula ialah menjaga seseorang yang tidak dapat menguruskan dirinya dan mendidiknya dengan pelbagai elemen sesuai dengan perkembangan. Bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadanah berakhir sehinggalah umurnya mumayyiz. Dalam pada itu, menjaga dan mendidik kanak-kanak selepas umur mumayyiz sehingga baligh tidak dinamakan hadanah tetapi kafalah. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Ya. Abang balik kerja dah? Dah. Kerja hari ni, Abang. Okey. Abang nak minum apa? Boleh je. Boleh je tu kenapa? Ikut sayang je. Meminum je apa saja. Okey. Saya pergi buat je Okey. Okay. Abang, ni air untuk Abang. Ya. Terima kasih sayang. Duduklah. Sama. Okey sayang. Hari ni saya hari ni apa? Ya. Dan hari ni hari ulang tahun perkahwinan pertama kita kan? Ingat pun. So, today I have something special for you. Okay? Oh, nice. This is for you. Abang ni susah je apa ni, Bang? Nanti boleh dulu. Tak ada apa-apa lah. Abang ni. Saya ikhlas lah, Bang. Semoga ni apa ni, Bang? Banyaknya, Bang. Sayang, tak ada apa-apa lah. Abang ni banyak sangat lah. Saya buat apa banyak-banyak macam ni?
saya simpan je untuk bekal-bekal masa depan nanti. Ya, boleh gini bang. Ya Allah abang, apa pula ni bang? Alah, buka je. Cantiknya bang. Pakai lah, try pakai. Cantiknya ya Allah bang. Susah je. Tak apa, sayang. Kalau saya nak tahu semua ni tak ada nilai, tak ada tandingan pun dengan semua pengorbanan saya tu kalau kita tahu. Abang ni, itu memang tanggungjawab saya lah abang sebagai isteri abang. Ya Allah sayang, beruntung abang dapat isteri macam saya ni. Assalamualaikum. Salam. Anak Papa buat apa tu? Subhanallah, cantiknya anak kita kan sayang? Mestilah macam mama dia lah kan? Cantik. Cantik kan? Agak-agaknya apa nama anak kita ni abang? Abang berkenan dengan nama Syahira lah. Nur Syahira Najwa. Okey dah bang. Cantik. Okey. Abang ambil lah anak ni, saya nak rehat. Okey, mari. Biar abang kedua dekat, saya rehat ya. Terima kasih, Allah, Bang. anak papa ni. La ilaha illallah. Tengoklah anak kita tu besar dah kan? Ya, Alhamdulillah dah besar dah usia 5 tahun kan usianya. Alah abang ni anak sendiri pun tak ingat. 5 tahun kan? Ya dah abang. Dah. Mama, Papa dalam main. Jom. Alah sayang. Sayang, terima kasih untuk semua pengorbanan sayang untuk anak kita. Sama abang. Hebatnya aku. Ketika untuk jadi kau, Kamarul. Kau berjaya kali ni. Sufian, kau tengok. Sekarang projek kita dah hampir berjaya dah, Sufian. Kita berjaya, kita dah hampir berjaya dah, Sufian. Oh, hebat kau eh? Kau puas hati tak? Oh, of course lah, aku puas hati. Bagus. Jadi, apa habuan aku? kau jangan rungsik lah. Ni kerja dengan aku lah. Takkan free je. Anak kau nak berapa? Aku mestilah nak banyak. Kena tu lah, aku bagi Kan kau. aku tengok je kau buat kerja. Alah, kau jangan rungsik lah. Ni kerja dengan aku lah. Alah, kau ni. Nah, ni untuk kau. Okey. Okey. Cik dah kau dapat banyak. Okey, Sufian. Kira sekarang perjanjian kita antara kita berdua saja. Ya. Okey. Kau janji kau tak akan beritahu sesiapa pun mengenai kau. Kau janji tau? Aku janji. Okey, bagus. Okey. Kau siap lah. Ada apa-apa tahu siap. Kau ni dengan aku pun tak percaya ke? Okey, aku jaga kau kali ni. Alia, tolong panggil Kakak Mara. Saya ada hal nak uruskan dengan dia sekejap. Baik bos. Assalamualaikum, bos. Ya, masuk. Bos dah duduk, bos. Duduklah. Ada apa, bos? Nama, bos? Macam ni. Kenapa? Kalau saya cek dan semak Ya. penyata bil keluaran untuk kos pembangunan tu berlainan dengan kos pengeluaran yang kamu keluarkan. Macam mana maksud bos tak faham lah, bos? Apa ni, bos? Kau tak payah berdalih lah, Kamarul. Kenapa, bos? Kau tengok ni. Ya Allah, bos. Ni sistem mungkin silap lah, bos. Kau ingat aku tak cerdik lah. Bos, saya dah lama kerja dengan bos. Tak mungkin saya tipu bos macam ni, bos. Dah lah. Alasan je kau ni. Bos tak boleh buat saya macam ni. Kau dah seleweng duit syarikat. Nak talih-dalih lagi. Ya Allah, bos. Ni sistem tak bergema. Dah. Kau ambil surat ni, berambus. Aku tak nak tengok muka kau. Oh, ni surat apa ni, bos? Kau baca lah. Oh my god, bos. Nurul. Oh, Nurul. Nurul. Ya bang. Kau ni dah kenapa? Kau panggil tak ada dengar? Abang saya betul terlelap tadi. Maaf bang, betul saya terlelap tadi. Saya penat sikit hari ni. Kau pernah kerja apa? Hah? Setakat dekat rumah kau kaki je penat. Kau tengok ni. Kau tengok ni apa ni? Kau tengok ni. Kau tengok ni. Adakah makanan aku nak makan? Adakah nasi? Adakah lauk aku nak makan? Kenapa saya bang? Oh, kayak dengan maaf kau tu boleh mengenyangkan aku lah. Ha? Jawab aku tanya ni boleh mengenyangkan aku ke?
Dah lah. Surat. Ni surat apa ni? Apa semua ni bang? Apa semua ni bang? Apa? Ni apa ni? Oh ni ke? Abang tak tahulah bang. Ni semua ialah sampah. Dan ni bukan urusan kau tak? Tapi benda tu haram bang. Kau tak pernah ajar aku Kau tak pernah nak balik ke ustazah nak ajar aku tak? Menanah telinga aku dengar tak? Niat abang tu dah betul tak? Tapi cara abang tu salah. Niat tak mengandalkan cara bang. Kau tak pernah ajar aku lah. Patutlah rupa-rupanya selama ni abang dingin je dengan kami. Eh, Rupa-rupanya duit tu tak berkat. Sorry. Okay, sorry. Tu semua bukan salah aku. Tapi tu semua salah kau. Lagi pun aku keluar rumah siang malam. Misalkan kau buat kaki duduk rumah je. Aku ni keluar pergi cari rezeki kau tahu tak? Tapi haram tu tak haram bang. Kau memang dah melampau ya. Kau memang nak kena melampau tu ke? Tu dah. Buat dah. Tambah dah sekarang. Tambah. Kau memang cabar. Kau memang dah melampau Cuba hati abang yang buat saya macam ni. Abang tahu tak kita dah kahwin 5 tahun? Aku tak kisah lah 5 tahun ke 10 tahun ke dah kahwin. Lagi pun aku dah bosan dah dengan perangai pemalas kau. Nak goyang kaki je kat rumah tak nak kerja. Apa semua ni? Mulai saat ni, aku ceraikan ni kau Nurul binti Muhammad dengan talak 3. Wah. Nurul! Ni anak apa ya kau ni kenapa? Abang tanya anak saya bang. Abang tolong bang. Apa dah juga? Abang tolong. Ni aku juga. Abang, anak saya lah. Abang! Ira! Ira! Kenapa? Abang, tolonglah tu anak saya lah. Ira, jangan pergi tinggalkan mak. Ira! Ira! Menerusi video lakonan yang telah dipaparkan sebentar tadi, menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa pasangan suami isteri yang sudah bercerai dan mempunyai anak lelaki maupun perempuan yang masih kecil dan belum mencapai usia memayis, maka ibu lebih berhak terhadap hak penjagaannya. Mengapa ibu lebih berhak terhadap hak penjagaannya? Ibu lebih berhak daripada bapa dalam menjaga anak kecil kerana yang pertama, seorang ibu lebih kasih dan lebih sabar menanggung bebanan dalam menjaga dan mendidik anak-anak kecil. Yang kedua, seorang ibu lebih lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Bukan itu sahaja, malah seorang ibu juga lebih mampu memberikan kasih sayang dan kecintaan yang diperlukan oleh anak-anak kecil. Dalil hak penjagaan adalah hak ibu dan dia lebih berhak daripada bapa ialah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perut akulah yang mengandungnya, susu akulah yang diminumnya,
dan riba akulah tempat ribaannya. Bapanya telah menceraikanku dan sekarang dia ingin mengambil anakku. Rasulullah SAW bersabda, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi," yang bermaksud kamu lebih berhak ke atas anak itu daripada bekas suamimu selagi mana kamu tidak berkahwin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Mama, kenapa tinggalkan Kaila? Ya Allah sayang, jangan macam ni. Ini tak mampu nak jaga Ju. Halo? Halo? Mari ke sini. Ya mak, kenapa mak? Apa ada apa ke mak? Kenapa ni ya? Mak sakit apa ke? Mak nak amanahkan Ira kepada kamu, nak. Okey, insya-Allah mak saya akan cuba jaga Ira macam saya sendiri. Insya-Allah mak, dia kan saudara saya ke mak. Ini tak mampu nak jaga Ira. Ira dengan mak Lang Ira. Ibaratlah mak Lang ada untuk Ira. Terima kasih, nak. Moga saya menjadi isteri yang salehah ya. InsyaAllah. Amin. Bersyukur aku mengenalmu karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Sayang, dah sampai. Begini ya. Bye. Abang, Ya, saya nak cakap benda sikit ni. duduk dulu. Okey. Kenapa? Macam ni. Ya. Nafkah bulan ni kan abang belum bagi. Bila abang nak baginya? Alah sayang, sabarlah. Sabar. Dah hujung bulan dah ni, tahu tak? Tak, bos abang belum masukkan lagi. Nanti bila bos bagi gaji, abang bagilah kat saya. Abang cakap senang je. Barang dapur semua dah habis. Pampers anak semua, susu. Sabarlah sayang, abang kerja dengan orang juga. Nanti kalau dia masuk gaji, abang terus bagi kat saya. Bosan lah, banyak alasan. Sayang. Sayang tolong jangan marah-marah, tolong katong baku percaya. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear.
Buat apa tu sibuknya? Tengah buat kerja lah. Kerja? Malam-malam macam ni buat kerja? Awak apa tahu? Betul juga awak kan cikgu kan. Saya ni guru je. Ya, banyak tahu kerja saya kena buat. Okey, tak pernah buatlah kerja tu. Dah lah bising lah, saya nak tidur. Tolong tutup lampu sekarang. Okey. Ke mana isteri aku ni? Berapa ni? Ish, dah lewat dah ni. Ke mana ya? Apa? Sayang? Buat apa tu? Minum air. Tak nampak ke? Kenapa telefon dekat tangan? Ni, kawan saya. Kenapa? Okay, kawan. Kan pergi mana tadi? Sabar saya Tak lah, tidur saya dulu. haus. Okey, tak apa. Saya tidur dulu eh. Mana isteri yang aku eh? Biasa dekat sini je tunggunya. Ish, mana? Ya, mana dia? Biasa dekat sini je dia tunggu. Biasa ha. Cuba cari kat dalam, rasanya ada tu. Okey, kita tengok ke dalam eh. Terima kasih. Awak, hubungan kita kan dah lama. Awak betul-betul serius ke dengan saya? Ya, saya betul-betul serius dengan awak. Mana buktinya? Wah, terima kasih abang. Wah, cantiknya cincin abang belikan untuk sayang. Hika, apa semuanya apa yang kau buat dengan lelaki ni? Siapa dia? Apa? Kau tak fikir kau nak ke rumah saya kau buat macam ni nak kita orang eh? Aku tak kisahlah. Kau nak cabak aku ke? Kenapa? Kau cabak kau nak aku cari kau sekarang ke? Ya, itu memang aku nak. Okey, mula hari ni, mula detik ni Nurul Syafiqah binti Saleh, aku ceraikan kau dengan talak satu. Saat ku kehilangan, oh biarlah aku pendam tangis di hati. Tak bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga majlis kamu berdua. Okey, pengantin lelaki, pengantin perempuan, sesi bergambar. Okey, 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, freestyle. Okey, take so many photo please. Kejap ya. 1, 2, 3. Ya, aku ada ni. Kenapa? Ada apa? Ni anak kau, apa tak ingin lah jaga dia? Apa kau sanggup macam ni anak kita ni? Aku tak peduli lah, aku dah dapat keluarga baru. Kau apa yang jahatnya kau nikah dengan anak kita ni? Kau ambil lah anak kau. Sayang sabar apa? Sayang dia dengan bapa ya? Bapa jaga dia. Berdasarkan kepada situasi kedua tersebut, maka dapatlah kita fahami bahawa Ibu Ira tidak mahu menjaga anaknya itu dan telah menyerahkan anaknya yang bernama Ira itu kepada bekas suaminya yang merupakan bapa kepada Ira untuk menjaga anaknya itu. Hal ini menunjukkan bahawa Ibu Ira tidak mahu menjaga anaknya tersebut. Maka, siapa yang lebih berhak untuk menjaga Ira?
Di sini, orang yang lebih berhak untuk menjaga Ira ialah nenek sebelah ibu, iaitu ibu kepada ibu dan ke atas. Tujuannya ialah supaya nenek dapat melalui sifat keperempuanannya dapat memberikan penjagaan dan kasih sayang kepada anak tersebut. Didahulukan kepada pihak terdekat di kalangan yang terdekat. Selepas itu, nenek sebelah bapa. Kemudian, ibu-ibu kepada nenek tersebut, iaitu moyang, didahulukan kepada pihak terdekat di kalangan yang dekat. Selepas itu, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Selepas itu, adik-beradik perempuan sebapa, kemudian adik-beradik perempuan seibu. Seterusnya, ibu saudara sebelah ibu dan kemudian ibu saudara sebelah bapa. Selepas itu, anak-anak saudara perempuan daripada adik-beradik lelaki, kemudian anak-anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan. Kita telah jelaskan bahawa hak perempuan lebih utama kerana mereka lebih layak menjaganya. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak tersebut tidak mempunyai sanak saudara perempuan ataupun ada tetapi tidak mahu menjaganya, maka hak penjagaan itu akan berpindah kepada pihak lelaki. Berdasarkan kepada situasi kedua tersebut, dapatlah kita lihat bahawa Ira merupakan seorang anak tunggal dalam keluarga dan tidak mempunyai adik-beradik. Tambahan pula, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa Ira juga telah lama meninggal dunia. Namun demikian, Ira mempunyai sanak saudara perempuan, akan tetapi mereka tidak mahu menjaganya. Oleh sebab itu, hak penjagaan Ira berpindah kepada pihak lelaki, iaitu bapa, datuk dan ke atas. Dalam situasi dua ini, bapanya yang bernama Kamarul itu mempunyai hak ke atas penjagaan anaknya, iaitu Ira, kerana bapanya iaitu Kamarul adalah asal kepada keturunan. Bagaimana pula ketika terdapat semua waris lelaki dan perempuan? Di samping itu, menurut mazhab Syafi'i, jika terdapat semua waris lelaki dan perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan, maka pihak yang diberikan keutamaan adalah berdasarkan susunan yang berikut. Yang pertama ialah ibu, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebelum ini. Tambahan pula, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, ibu lebih mengasihi dan menyayangi anaknya. Yang kedua ialah nenek, iaitu ibu kepada ibu dan ke atas. Hal ini demikian kerana kasih sayang yang mereka miliki lebih hampir kepada kasih sayang seorang ibu. Didahulukan pihak terdekat di kalangan yang dekat. Seterusnya ialah bapa kerana dia adalah asal kepada keturunan. Seterusnya ialah nenek, iaitu ibu kepada bapa. Seterusnya datuk, iaitu bapa kepada bapa. Seterusnya adik-beradik perempuan seibu sebapa, kemudian adik-beradik lelaki seibu sebapa dan begitulah seterusnya. Sebaliknya, hak penjagaan yang dimiliki oleh ibu akan gugur sekiranya dia telah berkahwin dengan lelaki lain, meskipun dia belum disetubuhi oleh suaminya atau suaminya itu redha anak tirinya itu tinggal bersamanya. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Maksudnya, kamu wahai si ibu lebih berhak menjaga anak kamu selagi mana kamu tidak berkahwin. Manakala dalil logik aklinya yang menunjukkan gugurnya hak ibu apabila dia telah berkahwin dengan lelaki lain ialah si ibu tersebut akan sibuk menunaikan hak suaminya. Oleh itu, tiada jaminan dia akan terus menjaga dan memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada
kepada anaknya itu. Walau bagaimanapun, terdapat dua keadaan yang dikecualikan daripada hukum ini. Pertama sekali, bapa kepada anak dan suami kepada bekas isterinya, iaitu bapa tiri kepada anak tersebut, bersetuju supaya anak itu tinggal bersama ibunya. Oleh itu, keadaan ini mengekalkan hak ibu menjaga anak itu dan menggugurkan hak nenek. Yang kedua, suami ibu yang baru, iaitu bapa tiri kepada anak itu, adalah kaum keluarga kanak-kanak itu dan di kalangan mereka yang mempunyai hak penjagaan terhadapnya, sekalipun kedudukan dalam hierarki kekeluargaan agak jauh. Dalam keadaan ini, hak ibu untuk menjaga anak tersebut tidak gugur sekiranya suami itu bersetuju untuk menjaganya. Hal ini demikian kerana suami tadi juga mempunyai hak penjagaan terhadap kanak-kanak tersebut, iaitu anak tirinya. Tambahan pula, suami tadi juga mempunyai perasaan kasih dan sayang yang mendorongnya untuk bekerjasama dengan si ibu, iaitu isterinya, untuk menjaga dan memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap anak tersebut. Hak urutan penjagaan anak menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Pertamanya, hak urutan penjagaan anak menurut mazhab Hanafi. Menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa pengasuhan berlaku untuk saudara mara wanita dan lelaki berdasarkan urutan-urutan tertentu. Urutan tersebut dimulai dengan ibu, sama ada ibu tiri isteri ayah, ibu yang ditalak atau yang lain. Hal ini demikian kerana menurut mereka ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak, iaitu hadanah. Selepas ibu adalah ibunya ibu, iaitu nenek dan seterusnya, dengan syarat ibunya ibu, iaitu nenek, harus layak untuk menerima hak pengasuhan. Walaupun begitu, ibunya ibu, iaitu nenek daripada ibu, tidak memiliki hak untuk mengasuh cucu daripada anak perempuannya yang telah menikah di rumah suaminya, kerana kebiasaannya dia akan mengalami ketidaksesuaian dengannya. Oleh yang demikian, dalam situasi ini, bapa si anak boleh mengambil anaknya. Apabila ibunya ibu, iaitu nenek daripada ibu, meninggal dunia atau menikah dengan mahramnya si kecil, maka hak pengasuhan beralih kepada ibunya ayah, iaitu nenek daripada ayah dan seterusnya. Sementara itu, jika dia berkahwin dengan mahram, contohnya nenek berkahwin dengan datuknya daripada anak itu, pada masa itu hak penjagaan tidak gugur. Apabila nenek meninggal atau berkahwin, hak penjagaan beralih kepada saudara perempuan seibu sebapa. Apabila nenek menikah atau meninggal dunia, hak pengasuhan beralih kepada saudara perempuan seayah. Seterusnya, beralih kepada saudara perempuan seibu sebapa. Setelah itu, saudara perempuan seibu. Urutan ini tidak dibahaskan oleh fuqaha Hanafi. Namun begitu, mereka berbeza pendapat untuk urutan yang seterusnya, iaitu antara ibu saudara, iaitu bibi dari jalur ibu berhimpun dengan saudara perempuan seayah. Menurut sebahagian fuqaha, saudara perempuan seayah lebih utama. Pendapat lain pula menyatakan bahawa ibu saudara, iaitu bibi dari jalur ibu, lebih utama. Sementara itu, apabila berhimpunnya anak perempuan dari saudara perempuan dengan ibu saudara, iaitu bibi dari jalur ibu, menurut pendapat yang kuat, ibu saudara, iaitu bibi adalah lebih utama. Ibu saudara seayah dan seibu lebih diutamakan. Maksudnya, saudara sekandung ibu, setelah itu ibu saudara dari jalur ibu, kemudian ibu saudara dari jalur ayah. Anak-anak saudara lebih utama daripada ibu saudara dari jalur ayah. Ibu saudara sekandung dari jalur ayah didahulukan. Setelah itu, disusuli dengan ibu saudara dari jalur ibu. Seterusnya, semuanya diserahkan kepada ibu saudara ibu sekandung.
Kemudian kepada ibu saudaranya seibu, lalu ibu saudara seayah. Seterusnya, ibu saudara ibu dari pihak ibu saudara ayah dari pihak ibunya, ibu saudara ibu dari pihak ayahnya, dan ibu saudara ayah dari pihak ayah. Secara keseluruhannya, jalur ibu lebih didahulukan berbanding jalur ayah. Sementara itu, anak-anak perempuan bapa saudara paman dari jalur ayah, anak-anak perempuan bapa saudara paman dari jalur ibu, anak-anak perempuan ibu saudara bibi dari jalur ayah, dan anak-anak perempuan ibu saudara bibi, mereka tidak memiliki hak asuhan. Apabila anak lelaki tidak memiliki kerabat wanita daripada ahli keluarganya yang berhak mengasuh, maka hak asuhan beralih kepada ahli waris ashabah dari jalur lelaki. Yang pertama ayah, kemudian ayahnya ayah iaitu datuk, dan seterusnya kemudian saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki seibu, anak saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki seayah. Seperti itu juga anak-anak mereka yang seterusnya sehingga ke bawah. Seterusnya, bapa saudara dari jalur ayah yang seibu sebapa. Kemudian, bapa saudara dari jalur ayah yang seayah. Seterusnya, anak lelaki bapa saudara dari jalur ayah yang seibu sebapa, anak lelaki bapa saudara dari jalur ayah yang seayah, dengan syarat mereka semua harus lelaki. Hal ini demikian kerana untuk wanita tidak diserahkan kepada anak-anak bapa saudara kerana mereka bukan mahram bagi wanita tersebut. Apabila anak perempuan kecil tidak memiliki siapa pun selain anak-anak bapa saudara, penyelesaian bagi masalah ini bergantung kepada keputusan hakim. Sekiranya hakim mahu, maka hakim akan menyerahkannya kepada mereka ataupun boleh juga diserahkan kepada wanita yang dipercayai. Selain itu, apabila si anak perempuan tersebut memiliki beberapa orang saudara lelaki, maka si anak perempuan tersebut diserahkan kepada yang paling layak di antara mereka. Sekiranya mereka semua sama dalam peringkat dan tahap kebaikan, maka si anak perempuan tersebut diserahkan kepada yang paling tua di antara mereka. Begitu juga apabila si anak perempuan mempunyai beberapa orang bapa saudara. Apabila si anak perempuan tidak mempunyai keluarga lelaki, maka pada ketika itu hak asuhannya berada pada saudara lelaki seibu, setelah itu anaknya, setelah itu bapa saudara seibu, setelah itu bapa saudara seayah dan seibu, setelah itu bapa saudara seayah, dan akhir sekali bapa saudara seibu. Apabila si anak perempuan tersebut memiliki datuk dari jalur ibu, maka datuk lebih berhak daripada bapa saudara dari jalur ayah atau saudara lelaki seibu. Mazhab Maliki berpendapat bahawa yang berhak mengasuh si kecil adalah kerabat-kerabatnya, baik lelaki maupun perempuan. Menurut mereka yang paling berhak mengasuhnya adalah ibu, kemudian nenek dan seterusnya, kemudian ibu saudara dari jalur ibu yang sekandung, kemudian ibu saudara dari jalur ibu yang seibu, setelah itu ibu saudara dari jalur ibu yang seayah, setelah itu ibu saudaranya ibu dari jalur ibu lebih didahulukan daripada yang jauh. Yang berasal dari jalur ibu lebih didahulukan daripada yang berasal dari jalur ayah. Neneknya dari jalur ibu, kemudian neneknya dari jalur ayah yang lebih dekat dari jalur ayah. Selepas nenek dari jalur ayah, hak asuhan yang seterusnya beralih kepada ayah, saudara perempuan, ibu saudara si kecil dari jalur ibu, ibu saudara ayahnya dari jalur ibu, kemudian ibu saudara ayahnya dari jalur ayah. Selanjutnya anak perempuan saudara lelaki sekandung, anak perempuan saudara lelaki seibu, anak perempuan saudara lelaki seayah. Selanjutnya beralih kepada anak perempuan saudara perempuan. Apabila mereka semua dihimpunkan, maka yang lebih layak untuk mengasuh berhak mengasuh. Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa anak-anak perempuan saudara lelaki lebih didahulukan berbanding anak-anak perempuan saudara perempuan. Mazhab Hambali berpendapat bahawa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu, kemudian nenek dan seterusnya ialah ayah. Lalu ibunya iaitu nenek sebelah bapa dan seterusnya ialah datuk. Lalu ibunya datuk iaitu moyang dan seterusnya ialah saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah.
kemudian ibu saudara dari jalur ibu yang sekandung, seterusnya ibu saudara dari jalur ibu yang seibu, kemudian ibu saudara dari jalur ibu yang seayah, kemudian ibu saudara dari jalur ayah yang sekandung, kemudian ibu saudara dari jalur ayah yang seayah, kemudian ibu saudara dari jalur ayah yang seibu, selanjutnya ialah ibu saudara kepada ibu. Secara ringkasnya, yang sekandung lebih didahulukan, kemudian barulah yang seibu, seayah, kemudian ibu saudara ayah dari jalur ayah, selanjutnya ibu saudara ayah dari jalur ibu, selanjutnya anak-anak perempuan saudara perempuan, kemudian anak-anak perempuan saudara lelaki, anak-anak perempuan bapa saudara dari jalur ayah, anak-anak perempuan ibu saudara dari jalur ayah, selanjutnya anak-anak perempuan bapa saudara ibu, lalu anak-anak perempuan bapa saudara ayah. Yang sekandung dari mereka semua lebih didahulukan, kemudian barulah yang seibu, lalu yang seayah. Maka tidak ada hak asuhan bagi mahram seperti anak-anak lelaki bapa saudara ayah. Maka seperti itu juga tidak ada hak asuhan untuk mahram kerana susuan. Syarat-syarat mendapat hak penjagaan hadanah. Terusnya, antara syarat mendapat hak penjagaan hadanah ialah yang pertama berakal. Oleh itu, hak penjagaan tidak diberikan kepada orang gila, lelaki atau perempuan, walaupun gilanya datang sekali sekala. Yang kedua, Islam. Oleh itu, orang kafir tidak harus diberikan hak penjagaan kanak-kanak Islam. Yang ketiga, iffah dan amanah. Bermaksud penjaga bukan seorang fasik. Oleh itu, penjaga kanak-kanak seharusnya adil, mempunyai harga diri, iaitu tidak mengikut hawa nafsu dan mempunyai pegangan agama. Yang keempat, bermukim. Oleh itu, orang yang berhak mendapat hak penjagaan kanak-kanak ialah orang yang bermukim di tempat kanak-kanak tersebut berada. Yang kelima, ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Dalam perkara ini, hak penjagaan yang dimiliki oleh ibu akan gugur jika dia berkahwin dengan lelaki lain, sekalipun dia belum disetubuhi oleh suaminya atau suaminya redha anak tirinya itu tinggal bersamanya. Yang keenam, tidak menghidap sakit yang berpanjangan atau penyakit kronik. Dalam perkara ini juga, jika ibu menghidap sakit yang kronik seperti batuk kering, separuh lumpuh, buta atau pekak, dia tidak berhak menjaga anaknya. Hal ini demikian kerana keuzuran dirinya menyebabkan dia tidak dapat menunaikan hak anaknya dengan baik. Dalam pada itu, antara kesan tidak dapat memenuhi syarat penjagaan ialah apabila seseorang tidak dapat memenuhi salah satu daripada 6 syarat yang telah disebutkan sebentar tadi, hak penjagaannya akan gugur dan berpindah kepada pihak yang selepasnya mengikut urutan, iaitu kepada nenek, kemudian adik-beradik perempuan, kemudian ibu saudara dan seterusnya. Hikmah disyariatkan hadanah. Seterusnya, antara hikmah disyariatkan hadanah ialah untuk menyusun tanggungjawab berkaitan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak yang masih kecil. Hal ini demikian kerana boleh jadi suami isteri berpisah atau hidup tanpa persefahaman atau berada dalam kesempitan untuk mendidik anak kecil mereka. Jika perkara ini dibiarkan berterusan dan tidak ada perkembangan positif yang berlaku, malah lebih meruncing, ia sudah tentu akan menganiaya kanak-kanak yang masih kecil. Boleh jadi apa yang berlaku menjadi penyebab kepada kecelakaan dan juga kehancuran masa depan anak-anak. Kesimpulannya, oleh itu perlu wujud peraturan yang menyeluruh
seperti yang telah dibincangkan dalam hak hadanah yang menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga dan mendidik anak-anak kecil. Tambahan pula, penentuan tersebut hendaklah dilakukan berdasarkan prioriti agar kebajikan anak-anak tidak terjejas sekiranya berlaku perpecahan atau perselisihan di antara para penjaga. Akhir kata, sekian perkongsian video daripada kami pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat serta ibrah kepada anda semua, insya-Allah. Allahu